itu itu yang paling Sinbi ni dia suka try hard. Tapi 5 Iya. pemilihan kata-kata ini selalu sangat-sangat menarik. Bukan nak kutuk tau, BM dia tak power ke apa. Dia try hard kau-kau sebenarnya. Cuma pemilihan perkataan dia selalu agak ekstrim. Ya, tapi itulah. Kadang-kadang macam dia punya kadang-kadang bila tengok dia punya ni kan, dia punya cara dia bercakap tu macam kadang-kadang tak lari sedikit daripada dia punya personality yang kita agak je lah. So dia sebenarnya seorang yang masih lagi, seorang yang fun, seorang yang banyak juga berkata-kata sebenarnya. Tapi itulah sebab biasa kita nampak dia macam seorang yang misterius. Di sini bukan satu misteri, pasukan SMG dan juga Axis Red One yang memaparkan Axis Voki OP pada ketika ini. Pasukan yang tidak lemah, katanya. Ya, betul. Interview yang cukup menarik diberikan oleh Voki tanpa GG. Sekarang GG dia dah okey dah. Di nama tu akan sentiasa dekat situ. Tapi ini adalah A-Pool daripada 4 Rivals. Dan Flight Pass agak cantik sebenarnya untuk semua tim. Tidak akan ada apa-apa masalah bagi kebanyakan tim yang bermain pada waktu ini. Semua akan dapat tempat masing-masing. Server ni akan diambil. Yang menjadi persoalannya pada waktu ini adalah Yasnaya Poliana. Oi, malang untuk Axis. Settle pulau. Itulah dia. Malang sungguh, dan malang juga untuk pasukan seperti Wolf Aerof yang sememangnya Novo itu adalah tempat mereka. Kali ini mereka tinggalkan dan circle seolah-olah macam hampir pasti ke sana, sebab biasanya circle ke pulau ni untuk kita melihat secara kasar adakah dia akan pergi ke sana kalau di bawah bahagian lautan itu dipotong mungkin dalam 20% adalah air di bahagian bawah. Memang peluang terlalu tinggi lah untuk circle tu pergi ke sana. Ya, saya rasa memang tim pertama yang akan masuk dalam pulau itu adalah tim RSG. Tapi bagi RSG sekarang ni, dia tak ada informasi sama ada tim Wolf Aerof ada pergi ke Novo. Kata kita tahu, tapi mereka tidak tahu fakta tersebut. Sama juga untuk mana-mana tim yang boleh buat roadblock di kawasan jambatan itu. So itu mungkin akan memelahankan sedikit. Mungkin mereka akan mencari senjata dan sebagainya. Tapi kalau mereka ambil keputusan, you know what, kita cari kereta sebanyak mana, masuk pulau dulu, mereka jadi tim yang paling beruntung sebab mereka boleh buat banyak benda. Mereka boleh loot, mereka boleh buat roadblock, mereka boleh cari tempat yang terbaik untuk dimainkan terlebih dahulu. Mereka dah terlalu banyak option. Ya, memang banyak pilihan yang boleh dilakukan oleh kebanyakan tim juga lah sebenarnya pada ketika ini. Akan tetapi dengan circle berada di bahagian bawah ini, saya memang satu benda lah, satu orang ataupun satu pasukan yang akan orang kata menendang diri mereka sendiri adalah pasukan anti-circle. Kerana mereka di akhir-akhir liga, tidak silap lah, mungkin dalam 3 ataupun 2 kali minimum mereka chicken dalam situasi ini. Tetapi pada waktu ini mereka terpaksa melihat saja dan melepaskan peluang itu. Dan di dalam kamera kita melihatkan Homeboys dengan memaparkan X-Psycho untuk dimainkan. Ya, betul tu Jian tu. Ni adalah tim Geek Fam lah ditunjukkan bagi kita. Inilah pendahulu Liga PMGC kita ni lah. Small tournament yang tengah berlaku di tepi. Mereka berada di atas. Mereka ditunjukkan kita sebentar saja tadi. Inilah RSG Kim bergerak di sebelah Aduka. Dan Kim akan berpusing sedikit, tapi kawalan kenderaan yang cukup baik daripada beliau. Nampak yang Batman sebenarnya ada bagi tutorial-tutorial memadu kereta pada beliau. Ya, betul. Dan ini adalah Farang Legend yang pertama kali masuk ke PMPL dan pertama kali juga terus dapat masuk ke dalam Super Weekend. Satu pencapaian yang memang langsung tidak boleh dipandang rendah. Mereka berjaya mendapatkan chicken ketika di weekday, dan sebentar tadi adik Luke ditunjukkan kepada anda, dan ini menyebabkan saya sedikit rasa ada melancholy ataupun sedikit sentimental kerana the lead ataupun kata arwah Agus ada menyatakan potensi dia. Mula-mula memang kami suka membahan adik Luke ni, tetapi setelah melihat prestasi dia dari PMNC, kami berdua bersetuju bahawa dia sememangnya mempunyai potensi yang sangat-sangat tinggi. Dan pada waktu ini adik Luke memang menunjukkan dan membuktikan perkara itu benar. Ya, memang betul. Mereka berada di sini di Super Weekend. Walaupun kita rasakan ada tim-tim lain yang sepatutnya ada dekat sini, tapi mereka yang ada dekat sini dan mereka selesa juga semalam.
melapasi ke arah kita punya Super Weekend minggu ini, dan mereka sekarang ada peluang untuk tunjukkan kepada semua orang walaupun kami tim baru, kami tim daripada PMNC, ramai tidak percaya dengan kita ramai kemampuan, tapi kami masih di sini dan kami boleh bermain sebagai professional player sebab the moment kau step in dekat PMPL, kau adalah pro player dan awak memang bermain pada 23-24 di bulan. Berapa di bulan dia main lah? Ya, 24. Kenapa bila aku buat lawak kau tak boleh gelak, bila kau buat lawak aku kena gelak je? Itu lawak yang berkualiti tu. Itu lawak Olio yang tak boleh ditelan zaman, tapi kau tak gelak. Okey. Sebenarnya aku baru dapat reference tu. Sebab dah lama kan perkara tersebut berlaku, tapi itulah professional player. Saya baru ingat apa benda yang reference yang dikeluarkan itu, tetapi masuk lambat sikit untuk saya fikirkan. Tapi si Olio ni comel tau je. Hari tu dia WhatsApp. On go ni Olio, save nama saya. Ini adalah orang kedua pro player yang buat benda tu kat saya. Yang pertama adalah Riff, yang kedua adalah Olio. Hantar mesej untuk suruh save number. Baiklah, saya save number awak. Comel-comel player ni. Dia macam tak ada ni ke, macam terus bagi alamat kan. Saya ni alamat sekali. So kalau ada kerusi jenama rahsia, mungkin ada ni kan. Tak tahulah, tapi kita melihatkan Bosku berlawan dengan 4 Rivals. Ini adalah dua pasukan yang sememangnya datangnya daripada PMPL. Walaupun Bosku terjatuh sebentar, mereka bermain di PMNC, layak kembali. Dan kali ini mereka akan bermain dengan sehabis baik yang mungkin. Kedatangan Zigzag sebenarnya dikatakan memberikan impak yang paling besar untuk pasukan Bosku mendapatkan kemenangan demi kemenangan mereka dan juga kekuatan. Mereka juga berjaya clutch berlawan dengan EVOS VIP 1 lawan 2 dalam perlawanan weekday. Jadi ini satu pasukan yang perlu juga diberikan perhatian. Ya, tepat sekali. Bagi Bosku je, mereka datang daripada bawah, mereka pergi ke PMPL, jatuh semula, bangkit semula datang ke PMPL. Perjalanan mereka ni lain daripada tim-tim lain-lain. Mereka rasa pressure, mereka pernah tewas dengan pressure, mereka under pressure again, dan sekarang mereka di situasi mereka not really under pressure, tapi mereka know how to handle pressure. Sebab semua levelnya pressure dia dah rasa dah. So itu satu perkara yang cukup menarik untuk Bosku, dan dalam perjalanan itu juga mereka masukkan satu player yang memang betul. Benda ni pernah dicakapkan oleh Circle Awan. Player Zigzag ini ada impak yang terlalu besar untuk Bosku, dan dia memang betul. Bagi saya untuk Bosku, kepala yang paling besar sekali dia tak main. Dia dekat luar, iaitu si Hanan. Tapi dengan ada player daripada Zigzag ini masuk, dia punya option untuk bermain strategi yang lebih, orang kata apa, lebih agresif tu tiba-tiba muncul. Sebelum ni macam kekurangan orang kata percaturan untuk bermain sebagai agresif. Tapi dengan adanya firepower dan juga skill set yang dibawa oleh Zigzag dalam team ini, option tu extra lebih banyak lah untuk tim Bosku. Definitely one team yang kita perlu sentiasa letakkan kita mata dekat mereka. Ya, walaupun bulatan pada waktu ini memang menunjukkan bahawa ia seolah-olah dijamin akan pergi ke pulauan ini, maka antara beberapa pasukan yang belum lagi masuk, Geek Fam, Farang Legend, kemudian pasukan Sam9, terutamanya kerana mereka datang daripada begitu jauh sekali daripada Severny untuk rotate. Circle sebeginilah yang banyak kali memberikan bukan kekalahan, maksudnya masalah kepada pasukan Sam9 Gang. Tapi untuk pasukan RSG, mereka akan mencari masalah sendiri dengan bertemu pasukan Tama NC. Berjumpa satu, mungkin akan dijatuhkan terlebih dahulu. Batman akan menemukan tidak. Itu adalah Rex yang jatuh terlebih dahulu. Batman mula berjalan terlalu lurus, tidak menjangkakan di bahagian atas. Itu ada dia pakai daripada Bang Skin, terpaksa untuk membuat covering untuk waktu ini. Malang sebenarnya sebab 2 versus 4 dekat situ, memberikan, walaupun kalau tadi tim NC satu dua player mereka di knockdown, backup ada sebenarnya untuk membantu mereka semula, dan ini akan menyebabkan Kim terpaksa bergerak daripada kawasan tersebut. Mereka adalah salah satu tim yang paling awal sekali masuk ke dalam pulau, dan memang sangat-sangat malang untuk mereka berada dalam situasi ini. Ya, itulah malang sungguh. RSG hanya tinggal satu sahaja player pada ketika ini. Satu permulaan yang tidak baik untuk bekas juara PMPL Malaysia sebelum ini. Geek Fam walaupun akan bersebelahan dengan pasukan yang menakutkan juga, Sam9 Gang bersebelahan, dan mereka kedua-duanya belum lagi masuk ke dalam pulau, dan masuk pula satu lagi pihak masuk campur. iShot mendapatkan snappy terlebih dahulu, tetapi dalam waktu yang sama iShot
akan ditunjukkan bersama dengan pasukan Wales. Mereka mengambil, bagi saya lah, kedudukan Team Secret adalah antara yang terbaik untuk circle pulau ini. Adalah circle ataupun cara pengambilan yang selalu ditunjukkan oleh pasukan-pasukan seperti BTR, termasuk pasukan anti-circle sendiri yang suka mengambil kawasan-kawasan ini juga. Dan biasanya tempat ini mendatangkan kemenangan. Kalau tak menang pun dalam top 3 tu adalah juga. Ya, sebenarnya meta bermain dekat perumahan tersebut, sebenarnya saya ada check dengan Y2K sama ada rumah-rumah ini ada nama tau. Apparently rumah tu memang tak ada nama, so Gianta boleh bagi nama pada rumah tu. Ini adalah perumahan yang selalu digunakan pakai oleh satu tim semasa PMPL season 1 dan diorang tak akan menang macam dalam top 3, top 2 ke apa benda. Tapi mereka confirm akan dapat berbelas-belas kill dan itulah tim NED Brotherhood pada waktu itu. Masa tu Atai, Laksi, Samzi dan juga satu lagi jejaka saya lupa nama dia bermain untuk tim tersebut. Mereka suka ambil rumah tersebut dan mereka akan farm tim-tim yang bergaduh atas jambatan ataupun tim-tim yang lewat masuk jambatan, sebab selalunya bila tim-tim ni semua jalan kat jambatan dia akan lepak dulu. Dia akan masuk tengah, dia lepak, dia tengok depan ada orang kata, masa tu NED selalunya ambil kesempatan kerana banyak tim akan mula terjun ke bawah jambatan, ke area tu dia pasir-pasir tu kan. The beach area tu, area pantai tersebut, itu yang selalunya diambil kesempatan oleh tim NED. Dan betul apa yang kau cakap, BTR pun suka tempat ini dan mereka selalunya rotate daripada kawasan itu ke kawasan high ground di sebelah kiri jambatan. Tapi untuk Secret agak pelik sebenarnya, hanya untuk meletakkan eye shot satu orang dekat situ, 3 lagi dah gerak dah sebenarnya ke atas bukit tersebut. Ya, itulah dia. Tapi itu tempat posisi yang saya rasa untuk iShot berada dekat sana menjaga seorang mungkin masih lagi relevan. Tapi posisi emas memang ada pada Team Secret pada ketika ini. Kalau kita melihatkan daripada rekod-rekod game dimainkan di Erangel Circle Pulau sebegini. Tapi di sini Geek Fam juga akan menemui beberapa masalah untuk masuk ke dalam. Untuk Sam9 Gang, mereka berjaya mengelakkan satu percetusan pergaduhan ke atas Geek Fam, tetapi kali ini akan bertemu dengan Wales pula. Tetapi Wales sudah pun kekurangan Snappy dijatuhkan oleh iShot tadi ketika mereka membuat scouting hantar Snappy ke depan. Yang pertama kita nampak Hahaput, satu player yang memang berkualiti tinggi. Saya pernah cakap kat dia je, kalau mana-mana game dia jumpa saya, kalau dia tembak kotak saya beri dia 10,000 star. Dan dia masih lagi ada 4 bulan untuk melakukan perkara tersebut, tapi buat masa ni tak nampak. Tapi pada waktu yang sama terdapat Geek Fam mungkin akan gunakan bot untuk gerak, cuma ada orang tengah mengintai mereka. Ya, tu dia. Dan ini sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Saya agak bukan tapi kalau ikutkan posisi yang diambil oleh, kalau tidak salah, SMG ataupun satu lagi pasukan yang sudah berada di dalam, biasanya R2K yang akan duduk di situ. Ataupun sekarang ini kena sebagai AIG R2K, mereka yang selalu pergi ke sana. Dan R2K ni kalau circle pulau ni mereka jarang menang, tetapi selalunya mereka akan dapat nombor 2 ataupun nombor 3 dengan adanya Echo. Dan kita tak boleh lupa juga, kalau circle itu dekat pulau tapi kawasan perairan, tim yang pandai main kat air satu je, Geek Fam. Ya. Dan di Ferry Pier ni kedudukan yang agak menjengkelkan dan janggal untuk mereka. Sudahlah dimakan circle pada ketika ni, ditembak pula oleh pasukan R2K dengan NSP berada dekat sini. Tapi satu benda lah untuk NSP ni, kita ada satu tim NSP di dalam, tapi tidak lepas ke dalam full weekend. Ramai orang bila tim NSP tu dikeluarkan, ramai orang PM dia tanya, ni tim kau ke? Sebenarnya bukan. Tiba-tiba NSP bermain untuk tim lain, tapi ada tim NSP. Dia owner tapi dia main untuk tim lain pula tu. Ini perkara yang menarik. Dekat sini nampak Sinbi dia ada satu M249, tapi kita nampak tadi satu player Will langsung dijatuhkan. Tapi sekarang kita nampak tim R2K akan berlawan dengan Bravo. Bravo macam biasa, M249 guna mereka, tapi dekat sini terlihat Farang. Mereka akan dengan selamanya gerak saja dan mereka akan berjaya sebenarnya. Kedua player akan berjaya masuk. Sinbi akan melesuk gerak tangan ke arah Drax. Tutupan akan berlaku. Drax kena hati-hati sedikit. Tidak akan menaik sasaran, tapi adik Luke juga akan dijatuhkan dekat sini. Farang Diki akan dibunuh sebenarnya oleh Kid. Beberapa tim sekarang ni akan cuba masuk ke dalam pulau, tapi beberapa player sudah pun di knockdown dan beberapa orang sudah juga dibunuh. Adik Luke akan terbunuh dengan satu grenade tangan dan Drax juga dalam keadaan knockdown. Satu serangan daripada belakang sebenarnya oleh Echo. Echo ini adalah player yang saya boleh katakan paling berkualiti lah daripada pasukan R2K. Selalu kita akan nampak memang firepower daripada NSP kuat dan Mosgoku sebagainya, strategi dia memang bagus. Tapi Echo
memang terbukti antara survivor yang paling lama beberapa kali memegang average survival time yang tertinggi. Dan kalau pasukan R2K terpaksa mungkin mengorbankan lagi ketiga-tiga player dia dan tinggal satu saja, Echo adalah orang yang terakhir mereka nakkan untuk membawa mereka ke dalam last circle. Dia pernah di dalam PMPL membawa diri dia seorang saja dan membawa pasukan R2K sampai ke nombor 2. Ini bukan satu situasi yang dia tidak pernah hadapi. Tapi kali ini dengan kedatangan muka-muka baru dekat Farang Legend kat depan ni, adakah dia akan mengalami nasib yang sama? Kita akan saksikan pada ketika ini. Tapi SM9 Gang dengan R2K masih lagi belum tamat riwayat pergaduhan ini. Dan itu dia pengeluaran pertama sebenarnya adalah kepada pasukan SM9 Gang. Ini sedikit mengejutkan. Ya, memang betul-betul menunjukkan je. Kerana mereka sebenarnya bukan ditahan satu tim. Sebenarnya 3 tim berbeza di kawasan jambatan ini menyebabkan pergerakan mereka memang sangat-sangat limited. Tembakan lepakan Sinbin. Sinbin dari tadi, dia lepak dekat sini saja. Dan damage yang dia deal ke atas SM9 Gang, ke atas tim AIG R2K memang cukup tinggi. Dan Farang juga sebenarnya, mereka yang buat roadblock menyebabkan mereka tiba-tiba terkandas di tengah-tengah jambatan itu. Hanya 1 kill untuk Wills, tetapi kebanyakan player yang mati ni adalah disebabkan oleh tim ini. Betul, Zinbi yang sekarang ni meletakkan steward ke bahagian depan. Dia akan berhenti terlebih dahulu untuk heal up dengan beberapa fungsi yang ada. Tapi ini for rival berjaya mungkin tidak, hanya ditinggal satu saja Reef. Pada ketika ini saya jangkakan mereka yang memenangi perlawanan antara mereka dengan Wolf Aerof, tetapi for rivals yang mengalami masalah. Mereka kekurangan satu untuk Wolf Aerof, tetapi untuk pasukan for rivals dengan Reef sahaja yang tinggal, dia akan dikesan sebenarnya oleh pasukan Aerof dan tahu di mana dia berada, cuma tidak persis jitu mereka mengetahui ke mana dia berada. Tetapi kita boleh lihatkan pada ketika ini betapa lazatnya kedudukan Team Secret dengan 4 mata elimination tanpa sebarang tentangan berlaku ke atas line up mereka. Tidak seperti R2K ataupun pasukan Wolf ataupun pasukan For Rival pada ketika ini ada beberapa elimination point, tetapi mereka trade atau berniaga, berdagang nyawa. Yang tepat tu, tapi Wolf dekat sini mungkin mereka akan dapat kill mereka yang ketiga. Mereka tahu kedudukan tepat dia dekat mana, cuma dia samar-samar depan ke belakang ke. Kalau tak nampak apa, so tembakan dilepaskan. Wraith dia ada full vision di mana player tersebut dia boleh clutch kalau dia mahu. Satu dijatuhkan, alamak bosku, dia orang akan dapatkan yang kedua. Mungkin Wraith akan dapat keluarkan player daripada Wolf Aerof. Oh ya, tinggalkan Sun saja. Sun nak selamatkan Zuli pun tidak mampu. Sun pada waktu ini hanya alamak, itu dia VXM Fanax dengan selambanya meratakan musuh yang sedang dilawan oleh Reef, dan itu menyebabkan kelegaan yang sebegitu tinggi untuk Reef. Ya, ini betul apa mengingatkan saya pada satu peribahasa. Tapi Reef pun dah dikeluarkan dekat situ dengan tembakan K98K. Gajah sama gajah gaduh pelanduk minum sabak kat tengah. So memang tu perkara yang menarik kat situ. Tapi kat sini Kid akan berjaya meletupkan Sinbin. Satu lagi kill untuk Team Secret. 5 kill untuk mereka. Cuma kedudukan mereka, ya mereka akan panjat ke atas bukit sebenarnya. Tetapi hari ini dengan Super Weekend berbeza. Sekarang ni belum lagi masuk minit yang ke-20. Tinggal 34 player saja. Untuk Super Weekend minit 20 masih lagi hampir 50 hingga 60 player. Tidak langsung sama macam weekday. Weekend kali ini lebih barbar, lebih awal. Ya, betul tu. Baru 18 minit dah tinggal 10 saja pasukan sekarang ini. Jadi pasukan-pasukan yang berjaya untuk sampai ke situasi ini, saya rasa mungkin perlu menarik nafas lega sikit lah. Kerana biasanya macam sampai ke 24 minit anda masih lagi dekat nombor 10. Sekarang ini nombor 10 pun sudah tidak ada. Bukan nombor 10 pun, tapi nombor 12, nombor 13 di minit bawah 20 ini. Tetapi sekarang ini minit ke-20 mungkin dah masuk dah ke dalam top 8. Itu akan memberikan mereka mungkin hanya satu mata saja. Tapi sekurang-kurangnya adalah daripada mendapat telur ayam. Tetapi kalau kita lihatkan pemilihan tempat untuk dua pasukan ini, SMG dan EVOS VIP, mungkinkah ini yang akan menyebabkan mereka masih lagi konsisten daripada weekday sampai ke weekend? Ya betul, EVOS VIP sebenarnya di kawasan yang agak baik pada waktu ini. Mereka ada 4 orang player. Tidak ada satu orang pun yang gugur dan mereka boleh chop tempat yang terbaik untuk mereka mainkan. Cuma mereka kena buat sedikit prediction. Circle ke kiri ataupun ke kanan. Kalau dia ke kiri, apa yang aku kena buat. Kalau ke kanan, apa yang aku kena buat. Itu aja diorang punya, orang kata apa, benda yang mereka perlu fikirkan dan buat keputusan yang tepat. Daripada itu, mereka memang ada advantage yang agak besar pada waktu ini. Bosku akan berjaya keluarkan Kim, maka RSG akan dikeluarkan di tempat ke-9 dan tinggal 8 saja tim. Satu lagi tim saja yang akan bawa pulang satu placement point.
Selepas itu, placement point akan naik secara mendadak. Terlihat kat sini, winner-winner chicken dinner forecast 14 hingga 10%. Tak ada satu tim pun dicakapkan bahawa tim ni confirm chicken. Tak ada. Iaitu ada perbezaan maksimal hanya 17% sekarang ini, 7 bukan 6 saja sebenarnya persen perbezaan antara peluang-peluang untuk semua pasukan yang berada di sini. Tapi kita boleh lihatkan untuk pasukan Secret ada 5 elimination point, SMG ada 4, untuk EVOS masih lagi kosong, untuk VXM FanX ada 2, tetapi bukan boleh kata semua sekarang ini ada 4 orang. Cuma bosku dah kurang satu secara kekal, 2. Jap Axis juga sekarang ni tinggal satu orang player saja dan Vokib dari kawasan agak berbahaya pada waktunya. Asfar dia akan gunakan damage healing item untuk naikkan sebulan nyawa beliau pada waktu ini. Bosku dalam keadaan yang tertekan dengan 2 orang player mereka. Axis ada kerja yang banyak. Kena bangunkan ke-4 player. Tapi mau kau cakap semua tim ada 4 orang player kecuali bosku saja dan kita ada 7 tim yang bermain. Itulah dia. Memang jet-jet semut siapa masuk Eric, siapa masuk SMB dia naik ke atas dan pada ketika ini ramai daripada mereka yang mempunyai 4 player sedang cuba dinipiskan, sedang cuba ditapis oleh pasukan-pasukan yang berada di sini, tapi Axis sekali lagi mengalami malang demi malang demi malang. Asfar, nasib baik Faris dalam situasi itu sempat untuk ada kealiran mental yang tinggi dan melihat kalau tidak tadi boleh jadi dia yang rata terlebih dahulu. Kacang susu Faris saja yang masih berdiri, tapi dia boleh selamatkan kedua-dua Voki dan juga Mika. Dan mereka juga boleh masuk ke dalam circle dengan agak mudah. Ya, memang betul-betul ada mutiara naga lah untuk tim Axis ni. Berapa kali sudah dia knock 3 orang tapi dia berjaya bangun ke 4. Kali kedua, dia sebenarnya kalau kau kira sekarang ni J, dia dah ada 10 nyawa dia. Dia revive punya banyak kali tapi Playzone akan jatuhkan Mika, tidak sempat untuk masuk ke dalam kawasan yang tepat, tapi Kid akan di knockdown. Tapi Kid akan berjaya untuk main grenade tangan sebelum tersebut. 1-1 knockdown untuk SMG dan juga Team Secret. Mereka bergaduh daripada season 1. Kali ini kedua-duanya nampak agak kuat. Smoke dibaling, kedua-duanya tidak ada circle. Jumper membaling api-api ke hadapan. Grenade tangan dibaling satu lagi. 666 sedikit rendah dekat situ. Api-api dibaling tidak akan mengenai sasaran, tapi grenade tangan akan sampai. Kedua-dua tim akan mula hujan grenade dekat sini. Kid cuba dibunuh secara langsung, tidak berjaya. Beberapa grenade masih dibaling, flanking akan dilakukan sekarang ini oleh iShot. Smoke dibaling oleh Jumper 01. Grenade sampai daripada Jumper Rudin. Dapat satu knockdown. Di belakang kereta mereka sudah pun memilih satu bunker. Smoke dibaling juga supaya mereka dapat lakukan revival semula. Tapi kedua-dua tim perlu masuk dalam circle. Lihat gerakan daripada Jumper. Dia akan turun ke kawasan bawah pada waktu yang sama. EVOS VIP dapat satu knockdown dengan tembakan M24. Satu tembakan jarak jauh, betul-betul jauh. Insomnus di dekat kawasan high ground J. Dia nampak satu dunia. Oh, itulah dia. Dia mempunyai peluang yang sangat-sangat besar pada waktu ini. Walaupun kita nampak tadi sebenarnya permulaan parti itu dimulakan oleh Razer terlebih dahulu untuk pasukan EVOS. Tapi EVOS kedudukan mereka sangat-sangat selamat. Secret, wow, Jumper entah bagaimana dia mencari satu. Dia membuat satu effort, membuat satu usaha untuk mencari satu jalan yang mudah supaya mereka tidak berlawan dengan SMG. Dan mereka berjaya dapatkan kekosongan itu. Jenny akan dijatuhkan. Sekarang ini SMG sudah pun mula busy dengan perkara yang lain pula. Tim Secret berjaya untuk masuk menyelinap menggunakan jalan yang lain, seolah-olah macam membiarkan saja SMG ini. Dan SMG sekarang ini kena mencari jalan untuk masuk, tetapi jalan masuk mereka mungkin dijaga oleh Tim Secret. Satu reversal, satu pertukaran fortune, pertukaran nasib mungkin berjaya dilakukan oleh Tim Secret. Dan sekarang ini top 6 di mana minimum markah sekarang adalah 4 untuk semua orang. Yop, SMG mereka kembali ke depan. Tim Secret satu player di knockdown. Mereka turun ke bawah mencari satu lagi player untuk ditembak. Tapi di belakang SMG akan di backstab oleh EVOS sebenarnya. Dan SMG dikeluarkan di tempat ke-6. Cukup malang untuk mereka sebenarnya. Sebab mereka hampir meratakan Tim Secret dapatkan semua knockdown tersebut. Tapi mereka tidak akan mendapat perkara tersebut. EVOS di kawasan yang cukup baik. Mereka ada satu sentinel dekat kawasan 500 meter daripada aras laut. Dan sekarang ini terlihat tembakan M24 Razer memang betul-betul mendengar untuk tim EVOS VIP. Ya, itu dia dengan penjagaan dan juga informasi, maklumat yang diberikan oleh Insomnus. Memang mata dia sangat-sangat tajam. Kalau kita lihatkan begitu jauh sebenarnya tembakan dia. iShot sekarang ini akan ditembak, tetapi tidak mempunyai peluru yang mencukupi. Dia tidak reload seketika ini. Insomnus tidak ada peluru langsung. Kalau kita lihat kepada kedua-dua senjata yang dimilikinya, ini akan menyebabkan sedikit ketimpangan untuk dia menembak. Tetapi untuk pasukan Taba NC, mereka percaya sampai ke dalam top 5 pada waktu ini. Tapi apakah peluang mereka sekarang ini? Axis Rocky akan ditembak dan dia akan dijatuhkan pada waktu yang sama. Tetapi ada pula rakam VXM. Dari belakang Calamity hampir meratakan pasukan Taba NC. Nasib baiklah dia tinggal seorang. Satu bom dijatuhkan 3 orang tadi.
Oh, tapi sekarang ni kalau Axis pergi ke depan, mereka sebenarnya boleh ratakan tabah NC. Tapi mereka tidak mahu lakukan perkara tersebut. Mereka tidak mahu mengambil risiko tersebut, Faris. Dia akan bertukar senjata, mengambil M4, cuba menembak dekat sini. Dia dapat satu dekat situ. Voki akan diselamatkan semula oleh kacang susu. 6 kill untuk mereka, 3 orang player. Tapi Axis kena susu. Dia akan knockdown. Member dia akan mati. Tinggal seorang saja player yang hidup sekarang ini. Tapi Vinmos, VIP Insomniac, grenade tangan dimasak. Dia akan dibaling sekarang ini. Mungkin akan kena sasaran. Tidak ada peluru apa. Aku ada grenade. Dia keluarkan Bison. Dia nampak jumper. Jumper akan knockdown. Tapi cover fire akan keluar semua daripada iShot daripada belakang. Kenderaan sudah pun diadakan kat sini untuk bunker. Dan si Insomniac tak mungkin diselamatkan kat sini. Dia terjun pun dia akan mati. Dia lepak pun dia akan mati. Tapi iShot bergerak perlahan-lahan dekat sini. Team Secret dengan 2 orang player masih lagi berdiri. Fredo dan juga iShot. Fredo di hadapan, iShot di belakang. 38 bulan di dalam N4 untuk beliau. Team Secret sekarang dengan 8 kill. Tapi EVOS VIP walaupun 3 orang player mereka masih hidup, mereka masih lagi ada positional advantage. Oh ya, memang Faris sekarang ini adalah menjadi salah satunya tunggak player untuk pasukan Axis Red 1. Tetapi pada ketika ini yang menjadi fokus adalah pasukan Team Secret dan juga EVOS. Faris daripada pasukan Axis akan menjadi duri dalam daging Kingmaker mungkin untuk semua. Dia berdiri pada waktu ini dengan begitu berani sekali dilihat oleh pasukan Tabah NC. Raizai akan itu percaya meratakan pasukan Axis dan top 3 pada waktu ini. 10 markah untuk semua yang terkeluar pada waktu ketika ini. Tetapi Raizai dia inginkan 2 orang. Pada ketika ini Team Secret nampak peluang yang tertinggi sekarang dengan adanya ketiga-tiga player mereka dalam keadaan yang agak baik. Walau bagaimanapun EVOS, apakah jawapan mereka? Samzi nyawa terlalu sedikit, Laxi juga nyawa sedikit, Reza nyawa ada banyak tapi dia jauh sedikit daripada situasi ini. Tapi Team Secret nampaknya berminat dengan Tabah NC terlebih dahulu. Yap, iShot akan dapat satu knockdown, itu mungkin confirm kill. Tapi Fredo dia akan merangkak seperti satu ulat bulu pada waktu ini ke hadapan. Razor akan mendapatkan kill ke atas Tabah NC tersebut. Satu lagi kill akan masuk ke dalam pocket EVOS VIP. Mereka sudah pun ada 6 kill. Mereka ada kawasan benteng-benteng pertahanan untuk mereka dibina khas untuk EVOS VIP pada waktu ini. Minit ke-27 hampir dekat sini. 3-3-1. Itulah formasi permainan kita pada waktu ini. Olio, dia pro player. Sekarang ini dia akan pakai bandit. Dia akan cuba dapatkan chicken dinner 1 orang untuk Tabah NC. Dia sebenarnya boleh mengambil peluang ini. Kedudukan dia agak prime, agak premium juga untuk seseorang clutch dan mendapatkan chicken. Sebab kalau kita lihatkan seperti satu straight fight antara pasukan Secret dan juga EVOS. Kalau mereka fokus ke arah sesama sendiri saja, Olio memang boleh ambil peluang ini. Dia telah set satu crosshair dia di kepala Fredo, tetapi dia sedang menunggu siapa untuk berdiri terlebih dahulu. Tapi Olio memberikan informasi itu kepada Fredo pada ketika ini. Yang Fredo sebenarnya akan knockdown oleh Samzi sebenarnya. Dan dia akan dibunuh secara langsung. Ini akan memberikan peluang kepada EVOS VIP. Peluang nombor paling tinggi. 2 lawan 3 lawan 1 sekarang ini. Dan Olio, dia masih sebenarnya ada di kawasan berdekatan dengan circle. Tapi sekarang pergerakan perlu dilakukan oleh EVOS VIP juga. Semua orang sekarang ini tengah mencacing. Semua mahukan chicken dinner. This is end game. Grenade tangan ini masak. Mungkin smoke. iShot masih lagi merangkak. Dia akan berdiri. Dia ke hadapan sekarang ini. Bunker masih lagi ada. iShot akan jatuhkan Razor. Razor ni betul-betul gila lah sekarang ini. Berapa knockdown kena lakukan. Dia dapat satu lagi dekat situ. Tabah NC dikeluarkan. 1 lawan 3. EVOS, peluang terbuka luas untuk mereka. Chicken dinner pertama. Untuk semua mereka all the way. Tanpa dapat satu. Tanpa cuba dapat kill tu sebelum dia mati mungkin. Dia mungkin ke depan. Tanpa berdiri. Tanpa menembak dekat situ. Tanpa front semula. Dia dah 9 kill. 4 orang player tanpa cuba menembak dekat situ. Win chicken dinner. Untuk EVOS